So petikan ni diambil daripada Siakap Kelip mengatakan virus di China melonjak tinggi, mayat terpaksa dibakar di jalan. Baru-baru ini itulah video menggerikan di China yang menunjukkan beberapa keluarga bertindak membakar mayat ahli keluarga mereka di jalanan. Lapor Mirror. Hal berkenaan disebabkan peningkatan mendadak kes virus di negara itu, malah pihak hospital dan tempat pengebumian juga dikatakan tidak dapat menampung bilangan tersebut sebab terlalu ramai, guys. Assalamualaikum guys, welcome back. In this video, kita nak membincangkan satu isu yang baru sahaja berlaku di China. Baru pun tak adalah baru sangat. Untuk makluman korang guys, dekat China sekarang ni kes sangat-sangatlah tinggi. Aku tak nak sebut perkataan tu sebab bila aku sebut nanti video aku ni tak akan dapat notification, dan aku pun tak akan letak video-video tersebut, cumanya aku akan letak gambar sahaja. So itu adalah rules of YouTube punya rule and regulation lah. Kalau korang sebut perkataan korang faham lah tulisan yang aku letak ni, subscriber korang tak akan dapat notification dan juga video korang akan di flag under sesetengah kategori. So apa yang kita nak bincangkan hari ni adalah keadaan di China. Sejak akhir tahun lepas guys, banyak sangat kes yang melonjak di China. Walau bagaimanapun, banyak kes-kes yang di cover ataupun yang ditutup, yang tak nak dibongkarkan oleh media tempatan dan juga kerajaan China. Sejauh mana kebenaran dia, wallahualam. Peningkatan kes virus di China tersebut sekaligus mencetuskan kebimbangan global apabila ia diramal akan mengalami sekitar 1 juta kes sehari sekiranya varian terbaru muncul. Memetik Mirror, laporan itu diperolehi ekoran Beijing membatalkan dasar zero bulan lalu selepas mengekang ketat kawalan selama 3 tahun sebelum ini. Penutupan secara ketat telah menjadi kebiasaan sejak wabak itu melonjak naik, dan pakar percaya bahawa sebahagian disebabkan tahap imuniti rakyat yang rendah. Tambahan pula, rakyat Cina dipercayai kurang diberi vaksin. So aku tak faham maksud kurang tu, adakah dibagi 1 dos ataupun 2 dos? Macam kita dah berapa dos lah, 3 ke 4 ke kan? Tapi banyaklah info-info dan juga penyiasat yang menyiasat benda ni. Diorang dapat buktikan beberapa informasi tu adalah benar, yang mengatakan statistik dekat China sekarang ni sangat-sangat gila guys. So disebabkan kes dekat sana sangat-sangat tinggi dan melonjak, maka ramailah orang mati dan orang yang sakit, macam-macam lah. Aku tak nak sebut berapa total case kat sana sebab banyak sangat informasi yang aku dapat dan tak tahu kebenaran dia yang mana satu betul. Tapi apa yang pastinya, case dekat sana memang sangat-sangat gila. Daripada beberapa tahun lepas sekalipun, kerajaan China pun dia ada buat satu polisi, iaitu polisi zero. So bila polisi ni dijalankan, contohnya kalau macam dekat kondo ni ada satu case je, dia akan block semua kondo ni, dan orang-orang yang dekat dalam kondo ni kena pergi ambil swab test setiap hari guys. Setiap hari korang kena turun bawah, pergi ambil swab test, lepas tu naik. Macam itulah keadaan dia. Contoh kalau kena lockdown 2 minggu, tiap hari lah korang kena swab test. Dan orang dekat dalam kondo ni tak dibenarkan keluar langsung, even nak pergi kedai makan pun tak boleh. So itulah salah satunya berlaku rusuhan pada tahun lepas dekat China. So rusuhan tu memang gila lah, orang semua marah. Yelah, dah berbulan-bulan orang nak keluar cari makanan, orang nak keluar pergi kerja, semua tak boleh disebabkan polisi yang ditetapkan oleh kerajaan China. Lepas tu orang pun mengamuk apa semua. So government pun cakap okey lah, kita batalkan polisi ni dan kita bagi kebebasan semua. So bila kebebasan dilakukan ataupun tak ada lagi polisi ni, maka kes melonjak naik. Tak tahulah betul ataupun tak disebabkan tiada lagi polisi ni, disebabkan tu kes naik. Dan sejauh mana bahayanya kes ni, wallahualam. Tapi apa yang aku dengar, apa yang aku dapat info, apa yang aku baca, mengatakan varian yang baru ni sangat-sangat bahaya berbanding yang dulu. Dan ada juga info yang aku baca, varian yang baru ni kurang berbahaya daripada yang asalnya. Entah, kita pun pening pada. Tapi apapun, yang paling penting kena jaga diri guys. Disebabkan kes dekat sana melonjak tinggi dan banyaklah kematian, jadi orang kat sana kalau mati dia tak tanam tapi dia bakar, maka banyaklah mayat-mayat yang dibakar dan sebagainya. Ada jugalah yang buat, orang cakap apa, servis bakar mayat. So permintaan bakar mayat melonjak naik disebabkan ramai kematian. So ahli-ahli keluarga ni nak bakar mayat keluarga dia, so diorang akan carilah, maksudnya company mana yang ada buat servis tersebut kan. So paling
paling murah guys untuk bakar satu mayat adalah RM40,000 daripada RM40,000. So korang bayangkan kalau satu keluarga tu ada beberapa kematian ataupun seorang sekalipun, tinggi kos dia. So disebabkan tu guys, bukannya semua orang ada duit dan bukan semua orang mampu untuk bayar RM40,000 tu. Maka apa yang terjadi guys, ada setengah keluarga ni sanggup bakar mayat ahli keluarga diorang dekat tepi jalan sahaja sebab tak mampu nak bayar kepada company-company yang buat servis untuk bakar mayat tu. Aku baca berita tu tadi memang bapak gila lah. Macam ni pun ada kan, sampai tahap tu. Kos perkhidmatan pembakaran serendah RM44,000 ataupun RM68,000 untuk tempoh 3 hari. Susulan daripada peningkatan kes tersebut, bayaran di tempat pembakaran mayat juga dilaporkan telah meningkat disebabkan permintaan yang banyak. Disebabkan mayat yang terlalu banyak bertimbun-timbun, jadi maka pihak keluarga pun of course lah dia nak hire servis nak bakar mayat tu kan. Disebabkan itu, ada segelintir keluarga yang tidak berkemampuan telah mengambil keputusan drastik dengan membakar mayat ahli keluarga mereka di tepi jalan. Jelas banyak rakaman yang tersiar dan dimuat naik ke media sosial menunjukkan mayat yang dibakar di atas cadar sebagai alas sebelum melukis garis kapuh di sekeliling kayu api. Situasi yang lain pula menunjukkan sebuah peti kayu di tepi jalan yang diletakkan di atas kayu api kecil. Mereka dalam kurungan golongan kematian ahli keluarga akan berkabung kemudian menyalakan api pada dahan pokok. Menurut satu lagi situasi di mana seorang penduduk memberitahu jirannya bahawa bapanya telah meninggal dunia dan tidak mampu untuk membayar perkhidmatan pembakaran mayat. Kemudian dia memberitahu jirannya bahawa dia akan mencari ruang terbuka untuk membakar mayat bapanya. Hal ini kerana perkhidmatan pengubian di Beijing memaklumkan bahawa kos pembakaran mayat biasanya menelan kos beberapa ribu ringgit. Maksudnya tak adalah sampai puluh ribu, tapi disebabkan permintaan terlalu banyak, maka kos untuk bakar satu mayat RM44,000 guys. Misalnya jika perkhidmatan diselesaikan dalam tempoh 3 hari, ahli keluarga perlu bayar kos RM44,000, manakala perkhidmatan sehari berharga RM56,000. So maksudnya kalau orang tu mati, mayat dia tu dalam tempoh 3 hari dia akan bakar, harga dia murah sikit lah, RM44,000. Tapi kalau dia mati hari ni, lepas tu dia nak bakar hari ni juga, harga dia RM56,000. Disebabkan itu, lambakan mayat dikatakan melempah di mana-mana. Kerajaan China ni sebenarnya di tengah tutup apa yang berlaku dekat sana dan dia menyalahkan media antarabangsa. Dia cakap apa yang terjadi dekat China sebenarnya tak adalah seteruk yang diwar-warkan di seluruh dunia. Sebenarnya varian baru ni kurang berbahaya, jadi tak perlu pun nak sekat diorang punya pelancong ataupun diorang punya rakyat untuk keluar negara China, lagi-lagi nak dekat raya China ni kan. So apa pun kita harap guys, benda ni tak akan tersebar luas dekat satu dunia, terutamanya Malaysia. Kalaulah terjadi lagi sekali lockdown, aku tak tahu nak bayangkan dan tak tahu nak cakap macam mana. Aku percaya memang ramai lagi orang yang sekarang ni pun ramai orang yang tengah struggle, bertambah lagi struggle dia kan. Tak tahulah, wallahualam. Sebenarnya tahun 2023 risau juga, takut terjadi macam tahun-tahun 2019 kan. Hujung-hujung tahun 2019 tu kes mula mencanak dekat China dan sebagainya. So awal tahun maka dia terjadi merebak seluruh dunia, dan ada juga kes yang mengatakan satu pesawat yang tiba dekat Eropah sana 50% positif guys. Macam mana diorang ni boleh lepas daripada China punya test positif apa semua, macam mana boleh fly sampai ke luar negara. Tak tahu, aku nak cakap pandangan korang macam biasa. Aku rasa lah kita dah kena start balik pakai mask, walaupun benda tu tak diwajibkan, tapi dikhawatiri. At least kita cuba sesuatu untuk cover diri kita kan, walaupun kerajaan bagi tahu kena ambil booster dan sebagainya. Wallahualam. Tapi apa pun, semoga korang semua dilindungi dan dipermudahkan segala urusan untuk tahun ni, especially 2023. Dalam pada itu, kerajaan China dilaporkan tidak lagi mengeluarkan data kes jangkitan walaupun terdapat banyak laporan mengenai lonjakan dan kematian. Macam kita kan, kita ada bagi tahu berapa hari ni apa semua kan. Dekat China dia dah tak buat dah. Sebab dia maybe untuk tak nak orang risau disebabkan data tersebut kes banyak naik ke apa ke, wallahualam. Disebabkan itu, firma data kesihatan British Affinity telah meletakkan anggaran bahawa 1 juta kes di China dengan kematian sekurang-kurangnya 5,000 sehari. 1 juta kes setiap hari dan 5,000 kematian. Melihat pada rakaman video yang dikongsikan dalam media sosial, dapat dilihat mayat bertimbun di hospital dan bilik mayat dalam beberapa minggu lepas. Lebih teruk lagi, pakar kesihatan antarabangsa meramalkan bahawa 2.1 juta kematian akibat virus akan berlaku dalam beberapa bulan akan datang. Hal ini sekaligus menyebabkan Jabatan Kesihatan UK mengumumkan sesiapa sahaja yang mempunyai urusan dan ingin pergi ke England akan dikehendaki menunjukkan ujian keputusan negatif terlebih
dahulu. So aku harap Malaysia pun dapat buat benda yang sama, maksudnya mengetatkan kawalan terutamanya daripada China, sebab benda ni sangat-sangat penting. Kita tak nak satu kes pun terlepas, nanti dia akan membiak dan merebak, maka terjadilah pandemik lagi sekali kan. Itu kita tak nak guys. Benda-benda macam ni merisaukan. Kadang-kadang kita ni dengar banyak dalam media semuanya okey, tiba-tiba so kita pun ternganga, maka kita akan duduklah di rumah seperti dulu. Minta jauh guys, minta jauh. Apa yang baik datang daripada Allah guys. So itu saja pesanan ataupun perkongsian daripada aku. Jangan lupa drop komen korang dekat bawah. Maybe antara korang banyak lagi info-info yang sangat berguna guys. So orang lain pun boleh baca dan orang lain pun boleh bagi pendapat diorang juga. So kita jumpa di next video guys. Assalamualaikum.